Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda semua menonton agenda Awani Asia dan seperti biasa ini adalah platformnya untuk kami bawakan diskusi berkaitan dengan perkembangan semasa di peringkat Asia ini, dan untuk waktu ini menjelang 31 Mei sudah tentu ini adalah waktunya untuk kita melihat kepada signifikan hubungan diplomatik antara Malaysia dan juga China yang genapnya 48 tahun. Jadi melihat kepada sepanjang hampir separuh abad hubungan erat antara Putrajaya dan juga Beijing ini, sebenarnya banyak manfaat yang boleh dilihat dan juga diteliti, antaranya berkaitan dengan perdagangan, ekonomi, pelancongan, pendidikan. Malah ketika seluruh dunia diancam oleh pandemik COVID-19, sektor kesihatan antara kedua-dua negara, Malaysia dan juga China juga antara yang melihat kepada bukti baiknya ataupun eratnya hubungan antara Malaysia dan juga China. Baik, justru di platform agenda Awani Asia pada minggu ini kita ingin melihat kepada era baru untuk perhubungan yang boleh diperkukuhkan lagi antara Putrajaya dan juga Beijing, dan juga merintis jalan ke hadapan untuk cabaran dan juga peluang kerjasama yang boleh dilakukan antara kedua-dua buah negara. Baik, untuk waktu ini saya ingin bersama dengan Profesor Madya, Dr. Roy Anthony Rogers, pensyarah di Jabatan Pengajian Antarabangsa dan juga Strategik, Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Malaya. Dan seperti biasa kami tampilkan di platform agenda Awani Asia ini adalah Zhang Hong. Zhang Hong adalah wartawan daripada kumpulan media Cina CMG. Zhang Hong fasih berbahasa Melayu, dan inilah sebenarnya kalau nak tahu refleksi antara hubungan erat antara Malaysia dan juga China, beginilah Esro Awani dan juga rakan kami di CMG. Prof, kalau boleh saya nak mulakan dulu dengan Zhang Hong. Zhang Hong, kita tahu menjelang 31 Mei ini 48 tahun, satu tempoh perjalanan yang cukup panjang untuk Malaysia dan juga China. Mungkin boleh dikongsikan signifikan pencapaian sepanjang 48 tahun untuk Malaysia dan juga China, hubungan diplomatik yang cukup erat ini, Zhang Hong. Ya, sebenarnya saya rasa kalau pencapaian yang paling cemerlang adalah persefahaman antara rakyat kedua-dua negara. Dan kita tahu kalau baru-baru ini kita lihat pada awal bulan ini sudah ada berbagai aktiviti untuk sambutan terjalinnya hubungan diplomatik kedua-dua negara diadakan. Misalnya ada Persatuan Persahabatan Malaysia-China sudah menganjurkan kaum belia dari China dan Malaysia berkumpul di Putrajaya untuk mengadakan satu aktiviti. Slogannya ialah Together for a Shared Future. Ini juga slogan untuk dulu sukan musim sejuk Olimpik di Beijing. Dan kita pun boleh tahu kalau kaum belia ini merupakan masa depan kita. Bagaimana hal tuju perkembangan kedua-dua negara kita pun kita perlu lihat kepada hubungan antara kedua-dua kaum belia kedua-dua negara. Dan tempat yang diadakan aktiviti kali ini adalah Taman atau Taman Persefahaman. Saya rasa ini justru amat bermakna, kerana kalau persefahaman antara rakyat kedua-dua negara, khususnya rakyat antara kaum belia atau pelajar, ini akan menjadi satu asas bagi hubungan bilateral kedua-dua negara kita pada masa depan. Dan kalau kita lihat, kalau sekarang di China seperti dulu sudah dikatakan oleh Fauzi, kalau yang pelajar-pelajar yang belajar bahasa Melayu atau fasih tutur bahasa Melayu semakin meningkat. Saya ingat ketika Satria masih dalam universiti, mungkin hanya ada 3 atau 4 universiti yang buka jurusan bahasa Melayu, tapi sekarang sudah lebih belasan. Dan setiap tahun ada ratusan lulusan dari jurusan bahasa Melayu dari universiti di China punya. Saya rasa ini semuanya akan mereka nanti setelah mereka lulus, mereka akan menjadi jejambak bagi hubungan kedua-dua negara. Dan begitu juga kita lihat kalau para pelajar dari Malaysia yang belajar bahasa Mandarin pun cukup ramai sekarang. Saya masih ingat dulu bahkan anak Datuk Seri Najib Tun Razak juga menghantar anaknya datang ke universiti di Beijing untuk belajar bahasa Mandarin. Dan oleh itu saya rasa persamaan antara kedua-dua negara ini merupakan pencapaian yang paling penting lah. Dan kita pun boleh lihat ada satu pungutan suara yang diadakan baru-baru ini, iaitu di Malaysia antara orang dewasa pada umur 18 ke atas, 70% mengiktiraf iaitu hubungan antara China dengan Malaysia sekarang amat baik, dan ramai antara mereka
menyifatkan China yang memberi sumbangan yang paling besar dalam perjuangan melawan COVID-19 di Malaysia. Saya rasa ini juga merupakan satu tanda yang signifikan lagi lah bagi hubungan kedua-dua negara. Justru pada zaman itu endemik ini, saya rasa kalau kerjasama kita dalam berbagai bidang yang baru, masih ada banyak bidang boleh diteruskan lagi. Dan kalau hubungan kedua-dua negara kita pun mampu ditingkatkan ke tahap yang lebih tinggi. Okey. Dr. Roy, itu adalah perkongsian yang diceritakan oleh Zhang Hong. Menarik kan cerita yang dikongsikan oleh Zhang Hong. Mungkin pada waktu ini, Prof mungkin boleh kongsikan menjelang pada sambutan yang ke-48 tahun bagi hubungan diplomatik antara Malaysia dan juga China ini, mungkin apa rahsia ataupun kunci di sebalik hubungan erat antara kedua-dua buah negara ini, selain pada kita melihat kepada nilai dan juga angka dagangan yang selalu diceritakan ataupun yang selalu direkodkan setiap tahun, tetapi apa sebenarnya yang mendorong kepada hubungan diperkukuhkan antara Putrajaya dan juga Beijing ni, Doktor? Okey, terima kasih. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Astro Awani atas jemputan untuk memberi perkongsian pada sesi ini. Pada pandangan saya, apa yang dikatakan sebagai rahsia yang menyebabkan kerjasama atau hubungan yang erat, sebenarnya nak kata rahsia tidak, tapi itu merupakan satu agenda utama. Salah satu daripadanya adalah perasaan saling menghormati satu sama lain dalam hubungan antara China dengan Malaysia. Dan kalau kita lihat dari segi sejarah pun, hubungan dengan China telah pun terjalin jauh lebih awal daripada 1974 yang sekarang kita rayai ulangan 48 tahun. Sebenarnya hubungan dengan China telah pun terjalin daripada sejarah semenjak zaman dinasti Ming, dengan antara Kesultanan Melayu Melaka dengan dinasti Ming, dan antara teras dalam hubungan itu adalah saling menghormati satu sama lain. Di mana walaupun pada masa itu dinasti Ming dianggap sebagai satu kuasa besar seperti China pada masa sekarang sebagai satu kuasa besar, tetapi mereka tetap menghormati kedaulatan Kesultanan Melaka. Tidak menjadikannya sebagai satu wilayah koloni berbanding dengan hubungan dengan kuasa-kuasa barat yang mana seringkali ada unsur-unsur koloni. Tapi dari segi hubungan dengan China semenjak dahulu tidak ada unsur sedemikian. Itu pertama. Dan hari ini pun Kuala Lumpur atau Putrajaya dengan Beijing pun antara teras utama dalam hubungan ini adalah saling menghormati atau mutual respect. Bagi China, China menghormati atau menghargai Malaysia kerana Malaysia merupakan antara anggota ASEAN yang pertama yang telah mengadakan hubungan diplomatik dengan China pada 1974 yang mengiktiraffi. Dan bila China memerlukan pengiktirafan antarabangsa, Malaysia telah tampil ke depan. Dan pada masa yang sama, Malaysia juga menghormati dan menghargai China dalam masa seperti dalam usaha melawan pandemik COVID-19. China telah sebagai sebuah rakan telah tampil membantu Malaysia, misalnya pada peringkat awal dengan menyediakan bekalan topi muka dan sebagainya. So pada pandangan saya, kalau nak katakan sebagai rahsia ataupun apa, saya kata adalah perasaan saling menghormati, saling menghargai antara satu sama lain. Dr. Roy, kalau kita melihat kepada fakta dan juga realitinya, jumlah dagangan antara China dan juga Malaysia mencecah RM739 bilion pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebanyak 34.5% di tengah-tengah usaha melawan COVID-19. Mungkin boleh dikongsikan daripada angka-angka ini, bagaimana manfaatnya boleh diterima untuk rakyat di Malaysia dan juga rakyat di China? Hubungan Malaysia dengan China sebenarnya membawa satu win-win situation antara kedua-dua negara. Okay. Seringkali kita lihat dari sudut kepentingan China kepada Malaysia. Itu saya tak nafi kerana dari segi hubungan perdagangan, dari segi supply chain, kerana Malaysia sebagai sebuah negara perdagangan atau trading nation amat memerlukan
perdagangan dan pelaburan daripada China. Tapi pada masa yang sama, Malaysia juga mempunyai kepentingan kepada China, iaitu misalnya dari segi lokasi Malaysia. Kerana kalau kita lihat, Malaysia memang terletak di tengah-tengah Asia Tenggara dan di antara Laut Cina Selatan dan juga Selat Melaka yang menghubungkan kedua-dua lautan tersebut. Dan dari segi dasar luar Malaysia sememangnya mempunyai hubungan yang mesra dengan Beijing dari segi politik, juga stabil, dan kita mempunyai hubungan yang dikatakan baik dengan China. So itu kepentingan Malaysia kepada China. So pada pandangan saya, ia merupakan apa dikatakan sebagai win-win situation kepada kedua-dua pihak. Ya, dari satu peringkat kita amat memerlukan perdagangan daripada China, pelaburan daripada China, supply chain daripada China. Tapi pada masa yang sama, China juga Malaysia juga sangat penting kepada China, khasnya dalam Belt and Road Initiative, kerana kedudukan Malaysia yang amat strategik dalam laluan perkapalan antarabangsa dan dari segi kestabilannya. Zhang Hong, saya nak kembali kepada Zhang Hong. Mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini, menjelang pada 31 Mei ini, sambutan ataupun untuk meraihkan hubungan diplomatik untuk Malaysia dan juga China 48 tahun. Mungkin tadi dikongsikan sedikit tentang ada beberapa aktiviti yang dilakukan. Mungkin pada waktu ini, iltizam yang diambil oleh kerajaan untuk memperkukuhkan lagi hubungan dua hala antara China dan juga Malaysia ini. Zhang Hong. Saya rasa ini sebenarnya juga memperlihatkan satu hubungan yang cukup baik antara pemimpin kedua-dua negara, dan sebenarnya saya rasa ini juga merupakan satu asas yang amat penting lah bagi kedua-dua negara. Kita boleh mengawal hubungan yang begitu kukuh dalam puluhan tahun yang lalu, kira-kira sudah 50 tahun ya. Kita perlu memandang kembali ke kira-kira 48 tahun yang lalu. Saya rasa kalau Tun Razak memang merupakan seorang pemimpin yang memandang jauh, beliau membawa Malaysia menjadi negara pertama di ASEAN yang menjalinkan hubungan diplomatik dengan China pada masa itu. Dan selepas itu kita lihat hampir setiap pemimpin di Malaysia semuanya memberi sumbangan yang cukup besar atau signifikan bagi hubungan kedua-dua negara. Kita tengok kalau macam Tun Abdul Badawi, beliau menjadi pengasas bagi Forum Boao. Forum Boao ini sekarang terus berkembang, sudah menjadi satu platform bagi seluruh Asia untuk kita mencari itu saling bersefahaman dan menggalakkan integrasi di rantau ini. Dan satu lagi kita pun boleh lihat kalau Datuk Seri Najib Tun Razak, beliau merupakan anak dari Tun Razak, tapi beliau juga memberi sumbangan cukup besar, iaitu memulakan dua taman di kedua negara itu, iaitu Taman Perindustrian China Malaysia di Qinzhou dan juga Taman Perindustrian Qinzhou dan Kuantan di Kuantan. Dan saya rasa ini merupakan sebenarnya menjadi satu teladan bagi kerjasama China dengan berbagai negara-negara lain setelah adanya inisiatif jalur dan laluan. Kita tahu kalau kerjasama dua taman ini sebenarnya lebih awal berbanding BRI ini dikeluarkan. Tapi selepas itu, ini sudah menjadi satu teladan yang cukup bagus, yang banyak kali dicontohi di berbagai negara-negara lain, termasuk di Pakistan, di Myanmar juga, di Laos juga. Dan sekarang sudah menjadi satu platform yang amat penting untuk mengeratkan hubungan antara China dengan berbagai negara-negara jiran yang bersahabat. Dan selepas itu, kalau Datuk Seri Muhyiddin Yassin, saya sendiri pun pernah menyaksikan beliau melawat ke universiti di bahasa asing di Beijing juga. Dan untuk kalau CMG kami pun pernah mendapat anugerah dari Tan Sri itu Muhyiddin Yassin untuk menyampaikan penghargaan kepada sumbangan pihak CMG dalam mengantarabangsakan bahasa Melayu. Oleh itu kita lihat sebenarnya kalau hubungan antara kedua negara sangat dipentingkan oleh pemimpin kedua negara. Oleh itu saya rasa setiap tahun kita mestilah ada sambutan yang cukup hangat untuk menyambut itu terjalinnya hubungan kedua negara.
Prof, tadi disebutkan oleh Zhang Hong tentang pentingnya untuk melihat kepada usaha-usaha ataupun jalinan yang sedia ada untuk melihat kepada, disebutkan tadi berkaitan dengan inisiatif jalur dan juga laluan BRI. Mungkin pada waktu ini kita berada dalam fasa pasca pandemik, peralihan kepada endemik. Mungkin boleh dikongsikan betapa pentingnya hubungan sedia ada ini, hubungan bilateral antara Malaysia dan juga China ini perlu dipertingkatkan. Kita melihat kepada usaha sama ataupun kerjasama yang dilakukan. Kita nak kaitkan dengan BRI dan juga projek-projek yang sedia ada yang antara Malaysia dan juga China, Prof. Ya, dalam usaha pemulihan ekonomi pasca pandemik, kerajaan memerlukan pelaburan dan juga menyediakan peluang pekerjaan kepada ramai warga negara Malaysia. Dan saya yakin melalui projek ECRL, East West Railroad ini, dapat menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Cuba bayangkan landasan kereta api yang dibina daripada pantai timur yang menyambung kepada pantai barat, dan sepanjang itu ada pekan-pekan dan bandar yang akan dilalui. Dia pasti akan menyediakan peluang pekerjaan dan juga memberi peluang kepada peniaga-peniaga tempatan untuk menceburi dalam perniagaan. So, saya berpendapat ini akan memberi perangsang kepada pembinaan semula ekonomi yang telah pun menghadapi kegawatan akibat COVID-19, pandemik COVID-19. So, itu sangat penting. Dan setelah sempadan negara telah dibuka semula, dan saya percaya lama kelamaan akan adanya pelancong-pelancong daripada luar negara, khususnya pelancong-pelancong daripada China. Dan saya percaya walaupun mungkin pada masa sekarang mungkin China sedang cuba mengawalkan merebak penularan wabak COVID-19, tapi satu masa nanti akan pelancong-pelancong daripada China akan kembali kepada Malaysia, dan ini juga akan memberi satu peluang keemasan kepada peniaga-peniaga tempatan, industri perhotelan, industri pelancongan, dan menyediakan peluang pekerjaan. So, saya berpendapat bahawa hubungan antara Malaysia-China ini akan memberi manfaat dalam usaha pemulihan ekonomi pasca pandemik COVID-19. Alang-alang untuk kita bercakap tentang realiti era baharu pasca pandemik COVID-19 ini, mungkin boleh dikongsikan apa cabaran dan juga peluang kerjasama yang boleh dirintis antara Malaysia dan juga China. Kita tahu sebagai contoh, kalau kita nak kaitkan tentang ekonomi digital, 2 tahun lepas ataupun 3 tahun lepas ketika pandemik COVID-19, digital ekonomi adalah antara yang memacu pertumbuhan ekonomi khususnya di China yang boleh dijadikan iktibar dan juga boleh dijadikan teladan di Malaysia secara khususnya. Mungkin apa peluang-peluang baru yang boleh diterokai bersama untuk Malaysia dan juga China, Prof? Salah satu aspek yang harus diceburi ini termasuk Health Silk Road ataupun laluan sutera kesihatan. Akibat daripada pandemik COVID-19, kesedaran mengenai kesihatan telah bangkit dengan kuat di kalangan rakyat Malaysia. So, salah satu aspek yang kita boleh ceburi bersama China adalah apa yang dipanggil sebagai Health Silk Road ataupun laluan sutera kesihatan. So, BRI, kalau dahulu kita sering kali memberi satu persepsi tentang pembinaan laluan kereta api, pembinaan lebuh raya, tapi sekarang kita termasuk juga industri kesihatan, perkhidmatan kesihatan yang kerjasama antara Malaysia dengan China kita boleh mencuburi. Dan kita perlu ingat bahawa China merupakan antara negara yang telah berjaya dalam usaha membendung wabak ataupun penularan COVID-19. So, apakah yang kita boleh pelajari dan juga teknologi kesihatan yang China boleh kongsi bersama dengan industri-industri kesihatan yang sedia ada di Malaysia. So, bagi saya antara
industri yang harus diberi perhatian dalam masa sekarang, termasuk juga apa yang dipanggil sebagai health road yang harus diberi perhatian yang sewajarnya. Zhang Hong, daripada negara tembok besar, apa tawaran ataupun peluang potensi baru yang boleh diterokai oleh China dan juga Malaysia? Ya, seperti dulu sudah disentuhkan oleh Doktor, saya rasa kerjasama dalam kesihatan awam ini mesti akan menjadi satu bidang yang amat penting pada masa depan. Khususnya kita tahu kalau sekarang sebenarnya kalau lihat Malaysia sudah terbuka menghadapi COVID-19, ini justru sudah membuktikan sebenarnya kesan itu vaksin. Kesan vaksin ini sangat penting dengan kadar penggunaan vaksin yang cukup tinggi baru kita boleh membuka semula atau memasuki itu era endemik. Jadi kalau sekarang kita lihat meskipun kalau berbagai negara di dunia ini turun membuka semula, tapi kita lihat kalau varian yang baru turun muncul, kita ini mengingatkan kami iaitu ancaman dari wabak ini belum berakhir. Tambah lagi pada masa depan juga kita akan menghadapi berbagai wabak yang lain. Ini mesti akan berlaku kalau kita menimba pengalaman dari perkembangan sejarah manusia. Oleh itu, kalau dengan peluang ini kita sekarang sudah ada macam kerjasama dalam kilang pengeluaran vaksin di Malaysia dan di berbagai negara-negara Asia Tenggara yang lain. Dan dengan peluang ini kita kalau meningkatkan lagi kerjasama dalam bidang ini, khususnya dalam peralihan teknologi dan hak harta intelek, ini akan banyak membantu perkembangan kesihatan awam di rantau ini. Kita tahu kalau kesihatan awam ini tidak mungkin tergantung kepada satu negara saja, yaitu kalau China ini sekarang kalau China menjadi sihat ini bukan yang sihat, perlu kita lihat kalau serantau ini bahkan seluruh dunia semuanya menjadi sihat menghadapi wabak ini baru menjadi satu keadaan sihat yang benar-benar. Oleh itu saya rasa inilah memperlihatkan potensi kerjasama kesihatan awam kedua negara pada masa depan. Dan satu lagi yaitu ECIR yang sudah sentuh juga oleh Doktor dulu, dan ini merupakan satu boleh dikatakan kerjasama yang tradisional antara kedua-dua negara kita, yaitu dalam pembangunan infrastruktur. Dan ini sebenarnya kalau China juga ada pengalaman yang cukup penting dalam bidang ini, yaitu kalau pembangunan ekonomi sebenarnya tergantung kepada pembangunan infrastruktur dulu. Dan kalau ini saya juga sudah temu dengan Presiden Persatuan Persahabatan Malaysia China yaitu Datuk Muhammad Majihan. Beliau menyifatkan kalau ECIR ini merupakan game changer bagi ekonomi Malaysia pada masa depan. Ini kerana beliau ini kalau ECIR ini bukan saja dia akan menjadi satu ikatan yang menyambungkan macam pelabuhan di Kuantan, Taman Perindustrian Malaysia China di Kuantan, dan juga mengaktifkan seluruh itu wilayah ekonomi itu pantai timur di Malaysia. Dan satu lagi dia bukan hanya akan menarik itu kedatangan pelaburan dan juga pelancong, juga akan menggalakkan integrasi ekonomi antara pantai timur dengan pantai barat di semenanjung Malaysia Melayu. Saya rasa ini akan menjadi amat penting bagi menyediakan satu penjana ekonomi yang berlarutan lama bagi satu negara. Dan oleh itulah saya rasa kalau bagi kedua negara kita mestilah ada banyak bidang yang baru lagi boleh diteroka untuk kita meningkatkan kerjasama pada masa depan. Okey, baik Profesor Mada, Dr. Roy, saya ada lebih kurang dalam kurang daripada 2 minit yang terakhir ini, mungkin boleh dikongsikan hasil daripada diskusi dan juga perbincangan kita pada malam ini melihat kepada hubungan diplomatik yang diperkukuhkan yang makin erat antara Malaysia dan juga China, bagaimana ia boleh menjadi teladan bagi negara-negara di peringkat serantau. Kita bercakap tentang kita berada di tengah-tengah konflik krisis geopolitik, kita bercakap tentang ketika ini berlakunya krisis makanan di peringkat global, juga perubahan iklim, bagaimana hubungan baik apa sahaja yang berlaku pun di peringkat antarabangsa, bagaimana hubungan baik antara Malaysia dan juga China ini boleh jadi teladan di peringkat serantau. Baik, ya, saya boleh katakan hubungan Malaysia-China ini adalah baik, tapi tak nafi ada juga cabaran-cabaran yang sedia ada, tetapi cabaran itu tidaklah menyebabkan berlakunya konflik. Okay, dia dapat diselesaikan secara aman, dan tidak menimbulkan apa-apa kegusaran yang serius. Dan ini akan menjadi satu teladan
kepada negara-negara lain dalam rantau. Walaupun kita ada pendapat yang berbeza, mungkin dalam isu tuntutan bertindih di Laut Cina Selatan, tetap bagaimanapun isu ini tidaklah menjadi satu perkara sehingga membawa kepada satu krisis, tetapi hubungan kemesraan itu melampaui daripada apa jua cabaran. Itu yang saya rasa yang penting. Macam dalam satu keluarga, okay? Antara adik-beradik, pasti ada sebanyak perbezaan pendapat dan sebagainya, tetapi hubungan masih mesra dan baik. Itu yang saya boleh katakan dalam hubungan sepanjang 48 tahun antara Kuala Lumpur, Beijing. Okey, baik. Terima kasih Profesor Mada Dr. Roy Anthony Rogers. Prof adalah pensyarah di Jabatan Pengajian Antarabangsa Strategik Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Malaya. Dan sebentar tadi kita bersama dengan Zhang Hong, wartawan daripada Kumpulan Media Cina CMG, yang mana kedua-dua panel berkongsi sedikit pandangan melihat kepada signifikannya hubungan erat yang diperkukuhkan antara Malaysia dan juga China, dan juga jalan kehadapan yang boleh dirintis untuk Putrajaya dan juga Beijing dalam era realiti baru. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzin, ini Agenda Awal Indonesia. Kita jumpa lagi.